ke majlis kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Al-Quran. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizam syaikhullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wasanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang bermaksud ini masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman serta menjalankan amal soleh dan bersama dengan kebenaran serta bersama dengan kesabaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yunharukum hatta akuna habba ilaihim min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Yang bermaksud tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semua. Nawatu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa taskim wa naf'a wal intifa' wa lifadat istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qubi wa sawabihi. Yang saya hormati, silakan Fadil Tuan Imam, seluruhnya silakan Tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, datang kuasa masjid, Tuan Haji, Tuan Hajah, sidang jemaah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memanfaatkan setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala masih lagi memanjangkan usia kita, dapatlah kita meneruskan aktiviti kehidupan kita pada hari ini. Sampai itu kita insyaAllah kita menghidupkan pengajian di masjid ini dengan kita sambung pengajian kuliah akidah, bab akidatul jin. Kau surah apa tu? Ayat apa? Perkara-perkara yang wajib bagi Rasul. Adapun yang wajib bagi segala rasul tak? Betul kan?
sebab imam tak datang. Kau suat, kalau Jawi lama ni kau suat 70. 70 tengah sekali. Dan ada pun yang wajib bagi segala rasul kan. Tu. Baris yang ringan yang tengah, juga tengah sekali. Baik. Jadi qala musannifun ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Dan adapun yang wajib bagi segala rasul yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dia atas jalan tafsir, maka iaitu 3 perkara. Seperti kata musannif ta'ala, wa amma rasul alaihi wassalatu wassalam fayajibu ala hakihim as-sidqu wal amanah wa tabligh ma umiru bit tablighihi lil khalqi. Dan adapun rasul, segala rasul alaihi wassalatu wassalam, maka wajib atas mereka itu sidik mana benarlah. Wajibu fi haqqihim as-sidqu, wajiblah mereka itu bersifat dengan benar. Apa maksud dengan benar? Benar maksudnya muwafaqah khabar. Muwafaqah khabar itu pada nafsul amri. Muwafaqat perkhabaran dia itu pada diri pekerjaan, bin nafsul amri. Mana perkataan ni benarlah. Mana dari segi realitinya memang benarlah pada cakap tu. Semana kalau dia kata A tu, realitinya memang A. Kalau benda tu B, kenyataannya memang B. Itu maksudnya tu. Maka wajib atas hak mereka itu sidik. Sidikku ataupun sidik, itu benar. Arti benar ialah muwafaqat khabarnya itu pada nafsul amri, pada diri pekerjaan. Ataupun dari segi realitinya memang benar. Bukan omong-omong kosong lah itu. Bukan mana kata A tapi realitinya B. Ataupun dia goyak. B tapi realitinya A. Kan? Kemudian wal amanah, dan amanah. Kemudian wat tabligh ma umiru bit tablighi lil khalqi, dan menyampaikan barang yang disuruh akan mereka itu dengan menyampaikannya bagi sekian makhluk. Terang. Ini sifat. Ada 3 sifat lah. Sebenarnya ada 4. Tapi di sini ada 4. Dia sebut 3 je lah. Kemudian ada satu lagi, fatana. Fatana mana cerdik. Semua dalam kitab ni, dia kitab lama. Sebab kalau kitab lama dia sebut hanya 3 sajalah. Baik. Dan ketahui bahawasanya benar itu 3 bahagi. Pertama, benar pada dakwa risalah. Pertama, benar pada dakwa risalah. Benar pada menyatakan dia ni memang rasul. Dia ni memang nabi. Benar pada dakwaan dia sebagai utusan Allah Ta'ala. Risalah memang utusan Allah Ta'ala. Yang kedua, benar pada segala hukum yang disampaikan oleh mereka itu akan dia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hukum makam disampaikan tadi adalah benar. So kalau hukum dia wajib, wajiblah. Kalau sunat, sunatlah. Kalau benda tu tegahan larangan, haram dilakukan, maka haramlah dilakukan. Gitu. Yang ketiga, benar pada perkataan yang bergantung dengan perkara dunia. Seperti berdiri Zaid dan duduk Umar. Dan aku makan bagian-bagian. Dan aku minum sekian-sekian bagian-bagian. Dan apa yang demikian itulah. Benar. So mana apa saja dalam bab dunia disebut, dia bilang, dia cakap benda tu benar. Benarlah. Contohnya Zaid tu berdiri, memang benarlah Zaid berdiri. Ataupun si Umar duduk, memang benarlah dia duduk, Umar tu duduk. Dan aku makan sekian-sekian perkara, memang benarlah apa yang dimakan, makanan Nabi tadi. Dan Nabi minum sekian-sekian. So tak adalah kata kalau dia minum air tapi sebenarnya dia minum susu kan. So maknanya mestilah muwafaqat khabar fil waqi'.
ataupun muwafaqat hal itu pada nafsul amri, pada diri pekerjaannya memang benar, memang tak ada yang benar melainkan benar-benar. Tak ada lain mesti benar. Okey. Maksudnya dan murad atau maksud benar di sini terbahagi pada dua gitu. Jadi benar sini ada dua bahagi. Pertama iaitu benar pada dakwah risalah dan benar pada segala hukum yang disampaikan oleh mereka itu akan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud benar ni dia ada dua saya sini, walaupun di belakang tadi tiga. So yang tiga tu kita abaikanlah. Kita nak fokus dia kata dua je dia. Benar dua. Mana benar pada dakwah risalah, menyatakan bahawa ni sebagai dia sebagai nabi ataupun dia sebagai rasul. Dan dia kata memang dia ni dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua benar pada segala hukum yang disampaikan, yang menyampaikan oleh mereka itu akan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana hukum tu memang daripada Allah Taala. Itu sebabnya para nabi rasul ni dia ada kitab. Ada kitab kan? Dan Nabi Muhammad SAW diturunkan Quran. Jadi Quran tu lah berbahas sebagai bukti lah. Sebagai Quran tu terdapatnya draft hukum hakam tentang wajib, haram dan sebagainya. Kerana burhan yang menyebut akan dia oleh musannif rahmat ta'ala pada barang yang lagi akan datang itu hanya sahaja menunjuk dia atas keduanya. Kerana burhan ni dalil lah. Kan kita banyak kali bincang dalam kitab ni burhan. Wa amma burhanu, dan ada pun dalil atau hujah ataupun bukti. Ada juga kita katakan bukti, hujah, dalil. Kerana burhan yang menyebut akan dia oleh musannif pada barang yang lagi akan datang itu hanya sahaja menunjukkan di atas keduanya. Jadi mana apa yang dibincang ke depan nanti, mana dia berkisar pada dua benda tadi, dua bahagian tadi, iaitu benar pada dakwah risalah dan benar pada segala hukum yang menyampaikan oleh mereka itu akan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adapun bahagi yang ketiga itu, maka itu masuk di dalam bab amanah. Jadi yang ketiga tadi, kata musannaf dia masuk dalam bab amanah. Yang ketiga apa tadi? Benar pada perkataan yang bergantung dengan perkara dunia, seperti berdirinya si Zaid, duduknya Zaid, dan aku makan bagian-bagian atau sekian-sekian. Bagian ni bahasa lama kan, kita sekian-sekian lah. Dan aku minum sekian-sekian. Dan umpama yang demikian tersebut. Baik. Maka jika dikata orang wa in qila, dan dikata orang bermula tiap-tiap daripada dua bahagi yang pertama itu masuk pula di dalam amanah. Tetapi tabligh pula masuk di dalamnya, yakni di dalam amanah. Maka tiada berhajat bagi ifratkan yang demikian itu daripadanya. Ifrat mana diasingkan lah. Maka tiada berhajat bagi ifratkan, asingkan yang demikian itu daripadanya. Ini macam persoalan lah. Ada bantahan atau ada persoalan yang ditimbulkan gitu. Apa soalannya? Dia kata bermula tiap-tiap daripada dua bahagi yang pertama itu masuk pula dalam amanah. Tetapi tabligh pula masuk dalamnya, yakni dalam amanah. Jadi semua masuk amanah kata. Amanah tu kan parti amanah tu. Jangan tuan fikir sana kan. Ni amanah sifat amanah kan. Itu. Maka tiada berhajat bagi ifratkan yang demikian itu daripadanya. Kalau macam tu tak perlu nak asingkan lah gitu. Kalau semua dah masuk dalam amanah, sifat amanah tadi, semua apa nak diasing-asingkan gitu. Kenapa perlu adanya sidik, adanya amanah, ada patanah, ada tabligh dan sebagainya? Kenapa perlu diasingkan gitu? Ini yang dipersoalkan lah. Maka tiada berhajat bagi ifratkan, asingkan yang bukan itu daripadanya. Dijawablah gitu. Dia dijawapannya. Dijawabkan dia dengan bahawasanya telah terdahulu bicara bahawa bahaya jahil pada ilmu itu amat besar antaranya.
maka tiada memadai padanya dengan ijma'. Tiada memadai dengan seringkas. Mana kalau nak jawab ringkas tak boleh kata. Jadi benda ni perlu diuraikan lah kata. Dijawabkan dia bahasanya telah terdahulu bicara bahawa bahaya juhal ni, jahil pada ilmu itu amat besar mudarat. So kita jangan jahil dalam bab ni. Kan? Maka tiada memadai padanya dengan ijma'. Mana tak? Kalau nak cerita seringkas tak cukup dia. Tak cukup lah, dia kena huraikan. Kenapa diifratkan? Kenapa diasingkan amanah? Kenapa diasingkan dengan tabligh? Tak? Dengan apa tadi? CD apa dan sebagainya, kenapa diasingkan? Jadi benda ni perlukan pada satu jawapan lah. Jawapan baiklah. Tak boleh jawab dengan secara ringkas ijma'. Maka tiada memadai padanya dengan cara ijma'. Boleh tak? Seterusnya kita lihat sifat amanah. Dan mana amanah itu ketiadaan khianat. Ketiadaan khianat mereka itu pada berbuat haram atau yang makruh. Itu maksud amanah. Amanah itu mana ketiadaan khianat lah. Mereka itu dengan berbuat yang haram atau yang makruh. Jadi para Nabi Rasul ni mereka tak akan buat benda haram dan mereka tak akan buat benda makruh. Kalau mereka buat benda haram dan makruh, mana mereka itu khianat gitu. Jadi mereka masuk dalam khianat. Dan tak mentafsirkan dia oleh setengah mereka itu dengan bersifat mereka itu dengan memelihara Allah Ta'ala akan segala zahir mereka itu dan segala batin mereka itu daripada bersepakat daripada bersepakat yang ditegak daripadanya akan sebagai telah haram ataupun makruh. Telah haram ataupun makruh. Jadi Allah Ta'ala telah melihara mereka lah, para Nabi dan Rasul ini, daripada benda-benda tadi. Daripada melakukan benda yang tegak, sama ada benda tegak itu haram ataupun benda tegak itu makruh. Okey? Ulang semula. Dan mentafsirkan dia oleh setengah mereka itu dengan bersifat mereka itu para Nabi dan Rasul tadi dengan memelihara Allah Ta'ala akan segala zahir mereka itu dan segala batin mereka itu daripada bersepakai yang ditegak daripadanya akan sebagai telah haram ataupun makruh. Jadi mereka tak akan lakukanlah benda-benda sebab apa mereka itu sentiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Dan telah berkata oleh setengah mereka itu, amanah itu ialah mulkah yang sabit padanya, yang sabit pada dirinya, yang menegah ia akan tuannya dari mengerjakan segala yang ditegah. Mulkah dengan kekuatan kuah kan. Amanah itu ialah satu mulkah. Malakah pun boleh dikatakan malakah, boleh. Ada sebuah kitab kata malakah ataupun mulkah ataupun kekuasaan, kekuatan atau kekuasaan yang sabit pada dirinya Rasul, yang menegah ia daripada tuannya ini Rasul daripada mengerjakan segala yang ditegak. Nampak? Jadi para Nabi ini dia ada semacam sesuatu kekuatan, satu kekuatan dan kelebihan, maknanya mereka tidak mudah untuk melakukan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah dan itulah kelebihan yang ada pada mereka. Dan atas tiap-tiap daripada segala kaul itu, maka iaitu kembali kepada usmah, yang ini terpelihara, yang mengibaratkan dia oleh setengah mereka itu daripadanya. Jadi ada sebab daripada ulama dia kata usmah, ismah atau usmah, mana mereka ini memang terpelihara dari dosa dan maksiat. Wallahu ya'asimuka minan nas, kan? Kalau mata surah Quran, wallahu ya'asimuka anin nas minan nas. Allah Ta'ala menjaga kau, memelihara kau daripada gangguan manusia. Ismah, maksum. Istilah lain maknanya maksum lah.
Jadi para Nabi, para Rasul ni semua maksum. Kita ni bukan maksum. Yang ada nama maksum adalah yang ada nama Haji Maksum ada, tapi dia bukan maksum. Kan? Gitu. Dia masih lagi tidak terpelihara pada dosa dan maksiat. Ada dosa dan maksiat, kesalahan yang dibuat sebagai manusia biasa, walaupun namanya maksum ataupun maksumah. Kalau perempuan, Hajah Maksumah lah. Kalau lelaki, Haji Maksum. Baik. Dan atas tiap-tiap daripada segala kaul ini, maka iaitu kembali kepada ismah, yakni terpelihara, yang mengibaratkan dia oleh setengah mereka itu. Kemudian dan kata musannaf ta'ala, kata musannaf ta'ala menyampaikan oleh mereka itu akan barang yang disuruh dengan menyampaikan dia bagi makhluk. Ini masuk dalam tabligh pula, sifat tabligh. Dan kata musannaf ta'ala menyampaikan oleh mereka itu akan segala barang yang disuruh dengan menyampaikan dia bagi makhluk. Keluar dengan katanya barang yang disuruh dengan menyampaikan itu, itulah barang yang disuruh akan mereka itu dengan menyembunyikan dia daripada makhluk. Jadi lawan menyampaikan, menyembunyikanlah. Dan barang yang diberi pilih mereka itu padanya, maka tiada wajib atas mereka itu menyampaikan akan tiap-tiap daripada keduanya. Jadi kalau benda tu tak wajib dia sampaikan, dia tak sampaikanlah. Kalau benda tu memang kena kitman ni menyembunyikan, kena sembunyikan, maka para Nabi Rasul menyembunyikan benda tu. Mereka tak sampaikanlah. Lebih kuranglah mana tu, mana tak sampaikan. Jadi mana umatnya tak tahulah benda tu. Dia antara dia dengan Allah Ta'ala sajalah. Tuan. Baik. Dan barang yang diberi pilih mereka itu padanya, maka tiada wajib atas mereka itu menyampaikan akan tiap-tiap daripada keduanya. Tak wajib sampaikan. Tak perlulah sampaikan. Sebab kalau dah sampaikan mungkin jadi fitnah. Kalau sampaikan mungkin jadi fitnah kepada umat dia sendiri. Dia tidak sampaikan. Itu antara dia Rasul dengan Allah Ta'ala sendirilah. Tetapi wajib atas mereka itu menyembunyikan barang yang disuruh akan mereka itu dengan menyembunyikan dia. Jadi mana-mana yang wajib disembunyikan, tak wajiblah disampaikan. So wajib pula menyembunyikan, tak boleh didedahkan. Jadi ada benda yang tak perlu didedahkan. Macam kita dengan isteri kita lah, hubungan kita dengan isteri kita, adakah perlu kita dedahkan semua hubungan isteri kita dengan orang lain? Perlu kan? Tak perlu kan? Kita juga kalau kerja kerajaan kan dia ada harta-harta benda-benda yang rahsia kan, rahsia akta, rahsia kerajaan dan sebagainya. Jadi ada benda-benda yang tak perlu disampaikan kepada orang awam, orang biasa. Dia hanya untuk penjawab awam saja. Orang biasa tak perlu didedahkan. Gitu. Itu juga kalau orang tu jadi YB ke MB kan, PM kan, dia ada benda-benda rahsia kerajaan yang tak boleh didedahkan. Benda tu rahsia kan. Bolehlah. Jadi para Nabi dan Rasul pun ada juga benda rahsia antara dia dengan Allah Ta'ala. Sebab kalau didedahkan, diberitahu pada umat dia, sudah itu mungkin akan timbul fitnah, akan terjadi perbalahan pada umat dia dan sebagainya. Tak perlulah sampaikan. Dan tiada wajib atas mereka itu suatu daripada barang yang disuruh pilih akan mereka itu padanya. So kalau seandainya benda tu disuruh pilih, Nabi atau Rasul disuruh pilih, maka para Nabi Rasul pun kena pilih lah. Antara A dengan B, kalau Rasul terpilih B, B lah. Gitu. Maka bermula segala bahagian itu 3 perkara. Pertama, barang yang disuruh akan mereka itu dengan menyampaikan dia. Barang yang disuruh akan mereka itu dengan menyampaikan dia, maka wajiblah sampaikan. Yang kedua, barang yang disuruh dengan mereka itu dengan menyembunyikan dia, so kenalah disembunyikan. Yang ketiga, barang yang disuruh pilih akan mereka itu, jadi para Nabi Rasul pun kena pilih. Pilihlah antara A dengan B.
Dan hanya saja tiada menyebut oleh musannaf Allah Ta'ala akan wajib menyembunyikan akan barang yang disuruh akan mereka itu dengan menyembunyikannya, kerana bahwasanya masuk ia di dalam amanah. Masuk ia dalam amanah. Jadi kenapa tidak dinyatakan apa pun yang disembunyikan itu? Ya, benda yang disembunyikan apa Nabi tahu kan? Sebab kalau Nabi menceritakan benda yang dah disembunyikan, jadi mana timbullah fitnah. Jadi tak amanah lah Nabi tu. Nabi tak amanah lah. Sebab Allah Ta'ala dah suruh sembunyikan. Kena nak sembunyikan. Apa benda disembunyikan tu? Kita pun tak tahu. Sebab benda tu tak ceritakan. Baik. Dan hanya saja tiada menyebut oleh musannaf, mana pengarang Allah Ta'ala akan wajib menyembunyikan akan barang yang disuruh akan mereka itu dengan menyembunyikannya, kerana bahwasanya masuk ia di dalam sifat amanah. Okey. Itu yang dah huraikan tadi kan? Hurai tadi. Itu sebabnya diifradkan di asing tadi. Sebab ada penghuraian, pendetilan lah berkenaan amanah ni. Kemudian pendetilan amanah dengan tabligh kan? Jadi pendetilan dia amanah tu macam mana tadi, dan tabligh tu macam mana. Kemudian wajib bersifat rasul dengan sifat kamalah. Faedah itu merupakan satu faedah. Bermula sekalian rasul itu wajib bersifat mereka itu dengan yang lain daripada yang ketiga itu, daripada sekalian sifat kamalah yang dibangsakan kepada manusia yang tiada dapat kita hinggakan dia. Dan wajib pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui yang demikian itu dengan secara ijma'. Wallahu wafiq. Okey. Faedah itu merupakan satu faedah. Apabila sekalian rasul itu wajib bersifat mereka itu dengan sifat yang lain daripada yang tiga. Daripada sekalian sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang dimaksudkan kepada manusia. Nampak? Jadi maknanya bukan tiga aja sifat Nabi ini atau Rasul. Ada lagi sifat lain. Seperti zuhud, sabar, zuhud, sabar, tawakal. Apa lagi? Qanaah. Tak? Banyaklah sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat mahmudah ni, sifat-sifat baik ni. Mesti ada pada para Nabi Rasul. Cuma yang disebut dalam kitab ni 3 lah. Tapi sebenarnya sifatnya banyak. Tidak dengan sifat Allah Ta'ala. Sifat ataupun nama-nama Allah Ta'ala yang wajib kita tahu kan. Yang 20 sifat tu lah. 20 sifat. Kemudian kalau kita dapat Asma' Husna, ada 99 nama Allah Ta'ala. So adakah nama Allah Ta'ala dan 99 saja? Tidak kan? So namanya banyak. Banyak nama Allah Ta'ala ni, banyak. Jadi begitu juga dengan nama sifat-sifat yang ada pada Nabi dan Rasul. Okey. Baik. Bermula sekalian Rasul itu wajib bersifat mereka itu dengan yang lain daripada yang ketiga ini, daripada sekalian sifat kamalan. Baik. Yang dibahasakan kepada manusia yang tiada dapat kita hinggakan akan dia. Nampak? Tak dapat nak hinggakan, tak dapat nak kira lah. Banyak sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat akhlak yang baik yang ada kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi dan Rasul kan. Dan wajib pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui mereka itu dengan secara ijma', secara ringkas. Wajib kita tahu secara ringkas, ijma'. Wallahu muwaffiq. Allah Ta'ala dia memberi taufik kepada kita insya-Allah. Baik, kemudian sifat mustahil pula. Kemudian menyebut oleh musannaf Allah Ta'ala akan yang mustahil atas mereka itu dengan katanya, apa katanya musannaf ataupun kata pengarang daripada kitab Matan Sanusi,
Iaitulah Yusuf As-Sanusi wa ta'ala, apa yang dikatakan dalam matanya, wa yastahilu fi haqqihim alaihi salatu wassalam a'dadu hazis fat wa hiya al-kazib wa khiyanatu bi fi'li syai'in lima nuhiya anhu nahya tahrim aw kirahatin wa kitmanu syai'in mimma umiru bitablighi bil khalqi. Yang bermaksud dan mustahil pada hak mereka itu alaihi salatu wasallam itu segala lawan ini, segala sifat yang tiga. Dan iaitu yang pertama dusta, kazib, dusta, mustahil pada Rasul, kan? Kemudian wal khianat, dan khianat, bi fi'li syai'in mimma nuhiyan, dengan melakukan suatu benda yang ditegah daripadanya, agan sebagai tegah tahrim ataupun tegah makruh. Yang kedua, khianat dengan berbuat sesuatu daripada barang yang ditegah akan mereka itu daripada akan sebagai tegah haram atau tegah makruh. Jadi mereka tak akan buat. Ini sifat-sifat yang mustahil kepada Rasulullah. Pertama tadi kazib, berdusta. Kemudian yang kedua khianat. Jadi mereka tidak akan khianat. Maksud khianat tadi, pada Rasul itu melakukan sesuatu benda yang tegak. Yang mana pada itu tegahan, sama tegahan haram ataupun makruh, tapi mereka buat. Jadi benda itu mustahil lah. Okay. Yang ketiga, wa kitmanu syai'in mimma umiru, dan menyembunyikan sesuatu daripada barang yang disuruhkan akan mereka itu dengan menyampaikan dia bagi segala makhluk. Jadi kalau benda itu memang dah disuruh sampaikan, jadi para Rasul kena sampaikan. Mereka tak boleh sembunyikan. Lainlah kalau memang benda itu macam di belakang tadi, kata yang atas tadi, maknanya disembunyi-sembunyi itu lain. Sebab kalau disampaikan akan mungkin menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah, mungkin menimbulkan perpecahan dan sebagainya. So tak perlu disampaikanlah. Gitu. Mungkin kalau sampaikan mungkin akan menyebabkan ada yang murtad. Ada yang murtad kan? Gitu. Sama lah macam kes apa tu? Kes orang kata Nabi Isra' dan Mi'raj kan? Nabi Isra' dan Mi'raj. Bila Nabi turun ke bawah kan, bila ceritakan benda tu kepada umat Islam, ada yang murtad. Ada yang murtad. Kan? Jadi ditakuti benda tu timbul fitnah lah. Jadi para Rasul tak sampaikan, sembunyikan. Gitu. Tapi kalau benda tu memang kena sampaikan, tak boleh sembunyikan. Gitu. Baik. Dan makna dusta itu tiada muafakat khabar itu bagi nafsul amri. Makna dusta itu tiada muafakat khabarnya, ceritanya itu bagi nafsul amri pada diri pekerjaan ataupun pada waqi', pada realitinya. Mana tidak ketepatan, itu dikatakan dusta. Kerana barang yang diketahui daripada ta'rif sidik pada barang yang telah berlalu bicaranya. Sebab ta'rif sidik kan, kalau ta'rif benar maknanya muafakat khabar lil waqi'. Muafakat khabar lil waqi' itu dikatakan benar. Kalau kata laisa muafakat khabar lil waqi', maknanya itu dusta. Laisa maknanya tidak muafakat lah. La yu'atapun la yuwafiqul khabar lil waqi'. Tidak muafakat khabar bagi benar, pada realitinya. Okey, dusta lah. Baik. Dan katanya musannaf, dengan berbuat yang ditegah, bermula murad yang dengan berbuat itu barang yang melengkapi perkataan seperti mengumpat. Jadi para Rasul itu mereka tidak boleh mengumpat. Sebab apa benda ini tegah? Bermula murad dengan berbuat itu barang yang melengkapi perkataan seperti mengumpat. Ini benda tegah. Sama ada perbuatan yang ditegah itu dusta besar ataupun kecil. Dosa besar ataupun dosa kecil, mereka para Rasul mereka tak buat. Tak kisahlah dosa kecil ke dosa besar, mereka tak buat. Maka tiada jatuh daripada mereka itu keduanya itu.
Dan jikalau dengan lupa sekalipun, walaupun dengan lupa sekalipun, mereka tidak akan lakukan, sama ada dosa besar atau kecil. Para rasul mereka tak akan lakukan. So kalau mereka lakukan, itu yang mustahilah pada mereka. Okay? Dan jikalau dengan lupa sekalipun, dahulu daripada bangkitnya dan kemudian daripadanya bangkit. Sama ada dahulu sebelum dilantik sebagai Nabi ataupun kemudian dilantik sebagai Nabi. Dahulu daripada bangkitnya Nabi atau kemudiannya daripada dibangkitkan sebagai Nabi. Tiada dikatakan barang yang ada ia lupa atau dahulu daripada bangkitnya tiada ia maksiat. Artinya tiada harus ia jatuh jikalau tiada maksiat sekalipun. Mana sama ada sebelum dibangkit ke selepas dibangkit ke. Jadi para nabi, para rasul ni terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak akan lakukan benda itu. Mana benda-benda yang dalam konteks maksiat ni mereka tak akan buat. Kan? Kan pernah kisah berkenaan Nabi tertidur kan? Ketika Nabi waktu kecil, Nabi menggembala kambing bersama dengan sahabatnya. Di Mekah masa tu biasa kadang-kadang ada keramaian. Ada masa tertentu ada keramaian, ada majlis, orang kata tari-menari dan sebagainya. Jadi satu hari Nabi berhajatlah untuk pergi sana, nak tengokkan keramaian lah itu. Dan dia dengar, jadi dia minta para sahabatnya jaga kambing dia. Wahai sahabatku, kau jagalah kambing aku ini, sebab aku nak pergi turun sebentar ke Mekah untuk melihat keramaian ataupun keramaian Nabi. Belum pun dia sampai ke tempat tersebut, tiba-tiba Allah Ta'ala mentakdirkan Nabi mengantuk. Nabi mengantuk. Dan hari Nabi tertidur. Kan? Bila Nabi terjaga, besok tu bila matahari telah tinggi, barulah Nabi terjaga. Bila Nabi terjaga, dapati majlis keraian pun dah habis, dah selesai. Maka Nabi pun baliklah dalam keadaan lampu, tak dapat tengok apa-apa. Kemudian kali kedua Nabi pun ada juga keraian lagi pada kali kedua, dan Nabi pun nak pergilah pada masa lain pun juga pernah berlaku pada Rasulullah SAW. Nabi tertidur. Yang tadi juga tertidur. Nampak? Dan bila Nabi jaga, dia dapati bahawa matahari telah pun tinggi pada esok hari dia. Masya Allah. Jadi Nabi ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana sebelum dibangkit ke, perlu lantik Nabi ke, atau lepas dilantik Nabi lah, maka memang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tiada dikatakan barang yang ada ia lupa atau dahulu daripada bangkitnya. Tiada ia maksiat, artinya tiada harus ia jatuh jikalau tiada maksiat sekalipun. Walaupun mungkin benda itu bukan maksiat, dia tak akan jatuh juga. Dia tak akan buat. Apalagi kalau benda itu maksiat, memang tak. Kerana bahwasanya kita kata jika bukan maksiat sekalipun adalah ia rupa maksiat. Walaupun mungkin bukan maksiat, tapi dia ada irasitas lah. Tidak iras pada maksiat gitu, kata pengarang. Dan barang yang datang daripada barang yang memberi waham jatuh yang demikian tegah itu daripada mereka itu wajib kita takwilkan dia. Dan barang yang datang daripada barang yang memberi waham jatuh yang demikian itu tegah itu daripada mereka itu wajiblah kita takwilkan. Jadi manakala apa benda-benda yang berlaku pada para rasul itu yang memberikan waham kepada kita, kesamaran kepada kita, sewajiblah kita takwilkan. Dia kata. Cuma tak contoh dia tak sebutlah sini. Cuba dia kata wajib kita takwilkan. Sama juga macam ayat Quran, ayat-ayat yang mutasyabihat kan. Ayat-ayat mutasyabihat ni, jadi para ulama terbagi pada dua kan. Pertama ulama as-salaf, ulama al-khalaf.
Taala. Untuk ulama salaf, untuk ayat-ayat mutasyabihat mereka tafwid, banyak menyerahkan maknanya kepada Allah Taala. Untuk ayat mutasyabihat. Sedangkan ulama khalaf mereka mentakwilkan dengan makna yang layak kepada Allah Taala. Itu ada takwil tu. Mentakwilkan dengan makna yang layak kepada Allah Taala. Baik. Dan katanya atau tengah makruh. Dan katanya musannif atau tengah makruh. Bermula murad dengan makruh itu barang yang melengkapi khilaful aula. Bermula murad atau maksud dengan makruh itu barang yang melengkapi khilaful aula. Khilaf maknanya menyalahi keutamaan. Khilaful aula kan menyalahi keutamaan. Itu masuk makruh. Contohnya makan bawang pada Nabi. Kemudian makan benda-benda yang diperam-peram lah. Kalau kita ni macam jering, kodem, otai, jeruk kan. Ni benda-benda ni memang kalau pada Nabi dan Rasul memang mereka tak makan. Kita kan, kalau kita tak cukup sebalang. Tak cukup seboket. Apalagi kalau orang yang memang suka makan jeruk kan. Memang pantang nampak jeruk ni. Betul tak? Otai dan sebagainya kan. Gitu. Baik. Dan bermula murad dengan makruh itu, murad maksud dengan makruh itu barang yang melengkapi khilaful aula. Melengkapi kepada menyalahi daripada keutamaan. Dan tiada datang iktirad. Iktirad ni bantahan atas kenabikan itu bahawa Nabi berkemah berdiri. Kemah dia tulis cerita apa? Berkemah. Kemah ni berdiri dan berkencing. Dan tiada datang iktirad bantahan atas kenabikan itu bahawa Nabi berkemah berdiri. Nabi pernah kencing berdiri dan mengambil wuduk ia sekali-sekali, maratan-maratan, atau dua-dua kali, kerana bahasanya ia dia apa tu? Dia apa? Membina, membebankan. Membayangkan. Bayan menerang. Membayankan mana menerangkan. Itu bahasa Arab tu. Bayan. Kerana bahasanya ia membayankan harus. Bayan mana membolehkanlah, menerangkan tentang benda ni harus. Contohnya Nabi kencing berdiri. Kemudian Nabi berwuduk dengan sekali-sekali, maratan-maratan. Ataupun Nabi berwuduk maratan ini, dua kali. Sebab ada satu hadis berkenaan kencing berdiri ini. Hadis riwayat daripada Huzaimah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu ata busatah qaumin fabala qauman. Sesungguhnya Nabi sallallahu telah datang kepada satu kaum. Ata busatatan kaum. Nabi telah datang pada satu tempat, satu kaum. Fabala qauman, maka Nabi pun kencing secara berdiri. Riwayat daripada Imam Bukhari. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari, juzuk pertama muka surat 284 dalam bab wuduk. Bab kencing inna basatatil qaum. Bab kencing di satu perkampungan kaum. Dan bab kencing qaiman wa qaidan. Bab kencing berdiri dan duduk. Wa babul baul qaiman wa qaidan. Bab kencing duduk dan juga berdiri. Dia ada satu bab yang disebut dalam Sahih Bukhari. Okey. Kemudian mengambil wuduk dengan sesekali. Okey, ini hadis daripada riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, di mana berkata ia anna Rasulullah sallam tawaddaa marratan wa marratan. Maksudnya bahawa Nabi sallallahu berwuduk ia sekali. Mana sekali, lepas tu diam dulu, sekali lagi, sekali kan,
sekali-sekali kata. Nabi duduk sekali-sekali. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari, juzuk pertama muka surat 227 dalam bab wuduk. Dalam bab wuduk maratan. Kemudian atau dua kali. Ini hadis riwayat daripada Abu Hurairah pula. Iaitu hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata ia annahu tawadda'a marataini. Bahwasanya Nabi sallallahu telah berwuduk sebanyak dua kali. Artinya bahwasanya Nabi itu berwuduk itu dua kali. Hadis riwayat daripada Abu Daud dan juga daripada Imam Tirmizi rahimahullah taala. Okey. Ini nak menyatakan tentang membayankan tu, membayan tadi. Menceritakan, menerangkan tentang keharusan. Gitu. Keharusan bolehlah. Tapi tak digalak-galak lalu. Sebab nanti anak ikut. Cucu ikut, atuk diri. Atuk kencing diri, jadi cucu pun ikut sekali kencing diri. Kata tu. Sesuatu tak digalakkan. Okey. Cuma Nabi buat ni untuk membayankan harus, menyatakan tak harus sahaja. Dan kerana mengajarkan syariat, dan yang demikian itu wajib pada hak Nabi SAW untuk menerangkan. Wajib pada Nabi untuk menerangkan. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Saya pun dah semua dah. Sampai situlah kita perbincangan kita malam. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa qina sariqa ma'alam taqabbala halalan mubarakatan kasra wa sayyana hatta ya'alim wa lana qulubana bi nuril ma'rifataka wa ta'ala fa'arifin. Allahumma faqina bidin Allahumma faqina Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum wa taqabbal. Okey, masih.